Astaghfirullahaladzim. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir wa la hawla wa la innaka as-sami'u qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat qadiyal hajat qadiyal hajat Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir wa la hawla wa la quwwata illa billah. الفاتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم نوّر قلوبنا بالإيمان. اللهم نوّر قلوبنا بالتقوى من العمل ما ترضى. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Yang bermaksud, inilah Al-Quran yang menunjuk kepada jalan yang lurus dan membawa berita gembira kepada orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal salah bahawa mereka akan beroleh ganjaran yang besar. Sadaqallahul Azim. Al-Isra ayat yang ke-9. Berbahagia yang dihormati Al-Fadhil, pengurus masjid dan seluruh dan kuasa pengurusan Masjid Jami' Sultan Abdul Aziz Petaling Jaya, Al-Fadhil Tuan Imam yang bertugas pada malam ini,
Dan yang dihormati, yang diraikan seluruh kehadiran para jamaah yang jauh, yang dekat, yang singgah, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita di kesempatan yang penuh keberkatan ini, kita mulakan dengan ucapan yang menunjukkan betapa kita benar-benar memuliakan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkannya. Itulah alhamdulillahi rabbil alamin. Satu kalimah yang menjadi pintu masuk kepada hubungan antara hamba dengan Tuhannya Allah Azza wa Jalla. Kerana kalimah alhamdulillah hanya selayaknya diucapkan kepada yang Maha Agung, yang Maha berkuasa penuh, iaitulah Allah Subhanahu wa taala. Dan ucapan alhamdulillah bukan sekadar kita sebut di lafaz bibir semata-mata, tetapi kalimah itu kalimah yang datang daripada hati jiwa perasaan kita. Karena kalimah alhamdulillah bermaksud segala puji, segala kemuliaan, segala keagungan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kepujian, keagungan, kebesaran untuk Allah semata-mata. Keterkaitan kalimah ini kalau dilihat pada pandangan seorang tokoh besar, Ibn al-Mubarak, iaitu Abdullah Ibn al-Mubarak, yang pernah menyatakan bahawa alhamdulillah, satu kalimah, satu ucapan yang bila disebut kalimah tersebut, ianya merupakan kalimah yang menunjukkan tanda kesyukuran, tanda kepatuhan, tanda ketundukan, al-khudu' wa tadhallul wa ta'atu lillah, di atas sebab yang paling utama sekali kerana Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Pemberi segala-gala nikmat. Sesuai dengan apa yang Allah sebut dalam Al-Quranul Karim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ibrahim 14, yang bermaksud, dan jika kamu ingin menghitung terhadap nikmat Allah yang Allah beri kepada kamu, kamu tidak akan mampu menghitungnya. Nikmat Allah la tuhsuha, segala nikmat Allah beri kamu tidak mampu menghitungnya. Kata Abdullah al-Mubarak, segala nikmat yang Allah beri, baik kita nampak tak nampak, besar kecil, maka ianya adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka selayaknya kalimah yang diikat ketika Allah berikan kita rahmat dan nikmat, alhamdulillah. Buka mata, alhamdulillah. Boleh rasa makan masin ke manis, alhamdulillah. Boleh melihat sesuatu, alhamdulillah. Boleh bangun berjalan ke toilet seawal pagi, alhamdulillah. Boleh melangkah urusan kerja, dunia, cari harta, alhamdulillah. Boleh beribadat, tunduk, rukuk dan sujud dalam solat, alhamdulillah. Boleh berkata-kata, berbicara lancar, fasih, alhamdulillah. Apa sahajalah yang kita nikmati dalam urusan hidup ini, semuanya atas kalimah apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kata Al-Mubarak, Ibn Al-Mubarak, kalimah alhamdulillah, kalimah mencakupi semua nikmat. Kerana Allah sebut dalam Al-Quranul Karim, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha, innallaha la ghafur rahim.
kamu tidak akan dapat hitung kebesaran nikmat Allah beri kepada kamu, sekalipun nikmat itu nampak kecil, ia besar di sisi kamu sebenarnya. Kamu tak akan dapat hitung. Siapa pemberinya? Allah Subhanahu wa taala. Apa kalimah yang wajar disebut, dilafazkan, itulah dia. Alhamdulillah. Maka itulah antara amalan yang tidak boleh terpisah dan berpisah daripada kita. Saya bercakap untuk saya, mengajak tuan-tuan supaya kalimah ini kalimah yang melekatlah. Dalam apa situasi, nak makan, kenyang makan, lihat sesuatu, boleh bangun duduk, boleh apa kita buat sekalipun, alhamdulillah. Syukur padamu ya Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, oleh itu pertemuan kita pada malam ini kita mula dengan alhamdulillah. Kenapa kita dapat hadir lagi ke masjid seawal tadi, dapat berjamaah beramai-ramai dengan tuan imam kita, berpahalalah kita 27 kali ganda. Salatul jama'ati afdal min salatil fadhi bi-27 darajatan. Salat berjamaah pahalanya 27 kali ganda dari sembahyang seorang-seorang. Alhamdulillah. Kita dapat duduk bersama-sama di majlis yang sebegini berkat. Sekejap dalam tempoh maghrib dan isyak, tak sampai sejam pun. Alhamdulillah. Dapat kita mendengar kupasan ilmu walaupun 2-3 patah untuk menjadi nadi jantung hati masing-masing, menambahkan pahala redha ilahi. Alhamdulillah. Jadi semua itu dalam lingkungan alhamdulillah. Dan pastinya orang yang mengikat kalimah alhamdulillah di hati jiwanya adalah orang yang tidak akan dikecewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana dalam satu hadis Nabi sebut kepada kita, golongan yang akan diangkat darajah manzilah di hari akhirat nanti antara golongan al-hammadun. Al-hammadun, orang-orang yang sentiasa memuji Allah. Bahkan setelah riwayat daripada Al-Imam Al-Baihaqi, Nabi bersabda di padang mahsyar nanti, Allah bertanya hamba-hambanya, Ainal hammadun? Di mana hamba-hambaku yang dulu asyik sepanjang malam siang memuji aku? Allah tanya, Ainal hammadun? Di mana hambaku yang dulu masa hidup mereka siang malam memuji aku? Itu kata Nabi akan berlaku di padang mahsyar nanti. Allah akan beri kedudukan yang tinggi, kedudukan yang istimewa. Jadi mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan yang berkenaan, dan itulah harapan kita semua. Justru tuan-tuan, marilah sama-sama kita memaniskan lagi iman kita dengan kalimah alhamdulillah dalam apa situasi saat diberi nikmat. Alhamdulillah. Hatta diberi ujian yang bersifat musibah ataupun seumpama pun alhamdulillah. Itu yang payah tu. Alhamdulillah ketika dapat nikmat mudah buka mata, alhamdulillah. Dapat nasi sepinggang penuh lauk, alhamdulillah. Dapat sepinggang nasi Arab penuh dengan daging kambing, alhamdulillah lah. Dapat kenderaan baru, alhamdulillah. Tapi ketika Allah uji dengan sesuatu musibah, sakit, penyakit, bukan mudah tu. Bukan mudah. Sebab yang mungkin keluar, ish, aku ni sakit manja, kenapa itu yang keluar, ish. Komen ada. Lepas tu kita diajar menjadi orang yang memuji Allah saat diberi nikmat, kita puji. Hatta diberi musibah dan bencana ujian pun, alhamdulillah. Segala puji bagimu ya Allah. Engkau uji aku sebab aku ni hamba-Mu yang lemah. Bahkan aku hari ini sakit sikit sebanyak, alhamdulillah. Sebab aku hidup selama ni sihat walafiat pun. Hari ini hidup sakit contohnya. Jadi nilai
Alhamdulillah tuan-tuan, diucap ketika senang, ketika susah, ketika diberi nikmat, ketika Allah uji kita. Inilah kekuatan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik. Tajuk kita sebenarnya ialah tentang adab-adab pembaca Al-Quran. At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran. Kitab yang dikaryakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahmatullahi alaihi. Sambungan bicara pada malam ini terakhir kita berbicara ialah 2 bulan yang lepas. Sebulan yang lepas saya tidak hadir di atas keuzuran. Di saat akhir belum keluar daripada rumah, sedikit keuzuran, minta keuzuran pada malam itu. Jadi pada kita kembali bertemu setelah 2 bulan tak bertemu. Tajuknya ialah adab-adab penghafaz Al-Quran. Ini kitab yang bertajuk bab kelima yang dikaryakan Imam Nawawi, adab-adab penghafaz Al-Quranul Karim. Secara tuntasnya tuan-tuan sekalian, memanglah kita di antara suatu akhlak yang terbaik dengan Al-Quran, kita hafaz Al-Quran. Bagi mereka yang ada kemampuan yang begitu sempurna, kokoh dan kuat dalam hati dirinya, saya boleh baca Quran, hafaz semua ayat, satu rezeki lah. Tuan Haji, hafaz 30 juzuk, hafaz 20 juzuk, hafaz belah juzuk, itu rezeki. Itu satu nikmat paling besar. Betul, hafaz Al-Quran, satu rezeki yang paling besar sekali. Tetapi dalam konteks kita, saya dah sempat ucap kali, sekalipun kita mungkin tak mampu menghafaz Al-Quran semacam mana dihafaz oleh anak-anak kita yang masuk tahfiz 30 juzuk di dada mereka, usia baru 10 tahun, dah 30 juzuk. Usia 18 juzuk, itu rezeki mereka. Kita ni, saya termasuklah. Kita pun dituntut sebenarnya untuk sentiasa ma'iyyatul Quran qira'atan wa hifzan wa fahman wa tadabburan wa amalan. Ini kaedah dalam kita bersama Al-Quran. Kita dituntut untuk bersama Al-Quran secara hafalan, secara bacaan, secara tadabburan, memahami, secara kefahaman, memahami hukum hakam Al-Quran, amalan, dan beramal dengan Al-Quran. Ini tuntutan agama. Quran itulah sifatnya. Dia tidak hanya dari sudut baca semata-mata. Kena difahami, kena tadabburkan maknanya, ayat-ayatnya, kisah-kisah peristiwanya, dan kena diamali. Dan satu tambahan yang ada ialah hafzan, iaitu menghafaz Al-Quranul Karim. Cuma dalam suatu tadilah ada orang-orang yang mampu. Anak kita yang masuk tahfiz Al-Quran 5 tahun, 6 tahun, selesai 3 juzuk. Alhamdulillah. Anak-anak kita masuk tahfiz Quran, ada yang mungkin lebih sikit, 7-8 tahun, selesai juzuk. Alhamdulillah. Kalau tak habis pun, separuh Quran diingat dalam ingatan. Macam imam kita pasti ingatannya dengan Quran cukup banyaklah. Kalau tak hafaz 30 juzuk pun, hafalannya banyak daripada kita. Sebuah ayat boleh baca dengan baik. Datanglah surah apa, dia boleh baca. Kalau tak ingat semua pun, hafalan banyak. Macam imam kita, bacaan dia bagus. Tapi kita ni, saya termasuklah. Apakah kita gugur kita punya amanah dengan Al-Quran? Kerana kita ni bukan ahli hafaz, tak mampu, kita pun tak terperlu. Tidak begitu tuan-tuan dan rahmat Allah sekalian. Betullah upaya kita dari sudut itu, para ulama sebut. Antaranya ialah apa yang diungkapkan Imam Nawawi sendiri. Ni tuan punya kitab kita ni. Menegaskan bahawa biarlah dalam apa keadaan, situasi kita ada dalam hidup seharian kita, kita ada kecenderungan, ada himmah, keinginan, kemahuan, cenderung untuk apa? Hafz Al-Quran. Menghafaz Al-Quran, untuk diingati. Ada kecenderungan.
Ada kemahuan, kehendak. Masalah kadang-kadang ialah ada tak kecenderungan tu. Yang saya takut pada saya lah. Susah Quran ni. Kita dah letak dah. Suatu pemikiran, susah hafal ni, bukan mudah ni. Kita letak satu gap dah. Susah hafal Quran ni, bukan mudah. Seolah kita menyatakan Quran itu seolah perkara yang menyusahkan kita. Sedangkan Allah sebut dalam Al-Quran apa? Allah sebut Al-Quran kepada kita. Dalam satu ayat, Allah berfirman secara tuntasnya. Allah sebut dalam ayat yang berbunyi, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ. Dalam surah Al-Qamar ayat 17. Surah Al-Qamar ayat 17. Al-Qamar 17. Apa kata Allah? وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ. Kami telah permudahkan Al-Quran, kata Tuhan. Kami mempermudahkannya. Lizikri, untuk diingati, dibaca, dihafal. Allah yang kata begitu. Bukan Nabi kata, Allah sebut. Tuhan punya Quran Allah. Dan kami telah mempermudahkan Al-Quran itu untuk diingati, dibaca, dihafal. Apakah ada orang berfikir tentang hal itu? Merenunginya? Al-Qamar ayat 17. Ini cukup jelas. Menunjukkan Allah sendiri menyatakan Quran ini satu kitab yang mudah, dipermudahkan. Satu kitab yang boleh dihafal, dibaca dengan baik oleh semua orang. Betullah Al-Quran sifatnya antarabangsa. Sifat yang begitu meluas keantarabangsaannya. Dan tak ada kitab yang boleh menandingi Al-Quran secara bacaan dan ingatan, hafalan. Jelas kita nampak masyarakat dari Afrika, Nigeria, Tanzania, Somalia, baca Quran lancar, ingat, hafiz. Di mana orang ni? Daripada nun jauh di Serbia, daripada Bosnia Herzegovina, lancar bacaan, hafaz pula ayat-ayatnya. Ni orang daripada mana ni? Daripada China, negeri China, baca Quran dengan lancar, ingat pula bacaan dengan baik. Ni daripada mana pula qari kita ni? Nun daripada negara barat, Yugoslavia boleh jadi, entah negara apa tak tahu. Baca bacaan. Ini pada mana? Malaysia, Singapura, Thailand, rantau Asia Tenggara, contoh rantau Asia, negara Arab, Kuwait, Turki, Iraq, Bahrain. Tuan-tuan sekalian, kita dapat ini satu nikmat. Betul kita menonton, mendengar, melihat tilawah peringkat antarabangsa yang mengumpulkan puluhan, belasan, mungkin puluhan qari-qari antarabangsa, pelbagai negara, bangsa tak sama. Warna kulit tak sama, bangsa tak sama, bahasa tak sama. Baca Al-Quran lancar dan fasah. Walaupun lidah tak sama, bila baca Quran fasah bacaannya. Tuan-tuan, ini semua jadikan kita lebih rasa dalam hati kita, Allahu Akbar. Betul lah Allah sebut dalam Al-Qamar 17 tadi, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. Kami telah permudahkan Al-Quran untuk diingati, dibaca, dihafal oleh manusia. Jadi ayat ini betul-betul memberikan kita motivasi untuk kita merasakan bahawa hafal itu satu perkara yang kita boleh usahakan. Yang penting kecenderungan kita ada, kemahuan kita ada, kehendak ada. Tapi kalau awal kita dah tolak, susah, menyusahkan. Quran ini bahasa Arab, bahasa yang susah untuk difahami. Habis kita menamak riwayat kita sendiri dengan pandangan negatif kepada apa yang positif.
yang Allah positifkan daripada Al-Quran yang dibagi. Ini semua tuan-tuan satu cabaran. Sebab itulah saya bukanlah nak menyebut kepada tuan-tuan dalam hal hafaz ini, mesti mula Al-Baqarah, ingat surah Al-Imran, ingat surah Az-Zumar, ingat surah Al-An'am, ingat surah sekian-sekian. Demam kita tuan-tuan. Tetapi dalam suasana kelemahan kita ada, dalam usianya mungkin faktor ingatan, tetapi hafaz itu kita usahakanlah. Sekarang ini, sajak diri saya tuan-tuan, paling kurang pun, paling tidak pun, bila masuk dalam juzuk ke-30, daripada surah An-Naba, amma yatasa'alun 'anil naba'il 'azim, hinggalah surah kemudian An-Nazi'at wan-Nazi'ati gharqa, sampai ayat-ayat seterusnya, surah seterusnya. Sampai kepada An-Nas. Kita boleh tanya diri kita masing-masing. Saya tanya diri saya, tanya orang lain. Apa usaha telah kita lakukan? Apa usaha yang kita lakukan dengan kita pegang Quran ini, dengan surah-surah yang kecil-kecil itu, daripada 30, untuk kita hafal, kita ingat, dan kita betul-betul cuba untuk membaca dengan hafalan. Bukan baca semata-mata bacaan, tajwidnya betul, tapi hafalan sekali. Apa usaha kita? Sekurang-kurangnya kita usaha ke arah itu, dengan usaha yang kita lakukan, kerana Al-Quran itu adalah merupakan kitab utama kita. Dengan doa kita pada Allah pula, kita ada rintihan kita kepada Allah, kita minta pada Allah Azza wa Jalla dipermudahkan. Apakah ia mustahil untuk diingati surah-surah tertentu daripada 30 khasnya? Tidak mustahil. Sebab kita buat satu ibadat yang begitu dekat dengan Tuhan kita, dengan Allah Azza wa Jalla, melalui hafal baca Al-Quran yang menjadi nadi jantung kita semua. InsyaAllah Allah permudahkan. Apa yang sebab ini saya tinggalkan pada tuan-tuan semualah. Bukan tuan-tuan saja, saya termasuk yang bercakap. Soal kita lupa, bacaan itu benda biasa. Kita manusia. Ada kelemahan, ada kekurangan. Lupa itu biasa. Kalau orang tu tak lupa, dia bukan manusia, dia malaikat. Kita manusia ada lupa. An-nisyan itu adalah akhlak kita yang melekat. Lupa itu biasa. Tetapi yang tak biasa, melupakan, itu yang tak biasa. Yang lupa biasa. Tapi yang tak bolehnya, melupakan. Melupakan Al-Quran, melupakan sembahyang, itu bahaya. Itu bahaya. Jadi kita lupa itu biasa. Tapi untuk kita melawan sifat lupa tadi, kita istimrar, istiqamah, berterusan, berpanjangan, dengan doa lagi. InsyaAllah mudah-mudahan Allah berikan kita rezeki. Sebab itu dalam hubungan ini saya tertarik dengan satu pandangan yang dibawakan oleh Dr. Aid Al-Qarni dalam tulisan beliau yang lain tentang Al-Quran juga, dan kitab itu kitab terjemahan. Saya jadikan teks pengajian duha di situ masjid di belah Petaling ini, di Bandar Sunway, di mana kata Dr. Aid Al-Qarni hafizah ta'ala, dia masih ada lagi sampai sekarang di Arab Saudi, seorang tokoh ulama yang besar. Kata Syekh Dr. Al-Qarni, dia kata, kalaulah kita ada suatu kebijakan, kita ada suatu tanda kebijaksanaan dan kebijakan dalam kita mendekati Al-Quran Karim, kita tidak akan meninggalkan surah-surah yang kita boleh hafal secara mudah. Beliau sebut dalam bahasa mudah, surah-surah yang pendek-pendek daripada Al-Quran itu sendiri. Kita tak tinggalkannya. Kalau dalam bahasa kita mudahnya daripada mana? Wadduha lah. Wadduha turun ke bawah sampai An-Nas. Itu kira sebagai hafalan yang paling, lah kita tak kata low lah, tapi okey lah. Low tu taklah, kita tak perkecilkan hafalan tu.
Walaupun dihafal inna a'tainak pun, kal kausar pun, okey, alhamdulillah. Tapi itu hafalan yang baik insya-Allah. Daripada wadduha sampai turun kepada An-Nas. 12 surah itu. Lebih jauh lagi, mula daripada idza syamsu kuwirat ke ataupun idza sama'un fatarat ke. Lebih jauh lagi, mula daripada amma yatasaalun sampai kepada hujung An-Nas. Lebih jauh lagi ke ataslah. Mungkin kita tak mampu. Jadi kecenderungan tu ada untuk menjaga hafalan surah yang kecil-kecil biar melekat dalam hati, dalam ingatan. Tuan-tuan, ini semua saya sebut sebagai agenda seorang yang mukmin. Sebab ada dalam hati kecintaan, mahabbatul Quran, kecintaan kepada Al-Quran menebal menyebabkan dia nak hafal surah-surah Al-Quran dalam kadar kemampuan dia ada, usaha dia lakukan. Di samping dia berdoa kepada Allah dipermudahkan. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli ya rabbal alamin. Kita minta kepada Allah, Allah buka pintu rezeki dengan lidah yang fasih, ingatan yang baik, hati kita yang mudah menerima ingatan dan bacaan. Bacalah. Itu doa itu bukan suruh anak kita periksa saja baca. Anak nak periksa suruh baca. Kita baca. Nak baca Quran, kita yang baca. Ini suruh cucu baca, kita tak baca-baca tidak. Anak kita lu periksa, alhamdulillah. Kita lulus Quran, gagal. Kita sendiri. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli ya rabbal alamin. Mudah-mudahan itu doa minta Allah terangkan hati. Lidah kita tak ada simpulan-simpulan menyusahkan. Ingatan kita, Allah jauh daripada ingatan yang tidak elok. Hati kita mudah menerima apa kita nak sebut, kita nak ucap. Lidah kita mudah diucap. Jadi tuan-tuan, itu semua cara kita untuk mendapat hafalan Al-Quran baik. Dalam hal ini kata Imam Nawawi, ini soal penghafaz ni. Jadi kita rangkumkan semualah. Yang hafal 30 juzuk, yang hafal 2-3 surah pun masuk sekali. Antara adab seorang penghafaz Al-Quran ialah dia perlu berada dalam keadaan paling sempurna dan berperibadi paling mulia serta menjauhkan daripada perkara dilarang oleh Al-Quran sebagai tanda mengagungkan Al-Quranul Karim. Dia, tuan-tuan, Al-Quran ialah kitab mendidik manusia. Al-Quran adalah kitab mendidik manusia dan membina manusia. Betullah sesuatu yang tidak munasabah sama sekali. Allahu Akbar. Saya ingat ke diri saya, bagaimana seorang yang hafal Al-Quran, dia melakukan maksiat masa yang sama. Dia hafal Al-Quran, dia buat dosa dan mungkar, kejahatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuatu yang tidak munasabah. Satulah kita yakin percaya orang yang hafal Quran jiwanya terbentuk. Hatinya akan terbentuk, terbina, terbangun. Betul, dia satu masa dahulu mungkin buat dosa. Tapi kesan hafal Quran, dia mula meninggalkan dosa. Itu yang betul. Kesan dia hafal Quran, dia meninggalkan maksiat. Betul, satu ketika dahulu dia mungkin suka bercakap dusta bohong. Lidahnya bercabang. Bukan 2, 16 cabang. Sekali bercabang. Dosanya banyak sangat. Tapi kerana dia mula hafal Quran, dia mula meninggalkan dosa-dosa lidahnya. Itu yang patutnya. Maka tidak wajar, kata Imam Nawawi, orang yang Quran pada masa yang sama, dia melakukan kerja-kerja dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk lidah ke, bercakap kotor, keji ke, buat dengan benda maksiat. Jadi ini di antara perkara yang mengajar kita. Sebab tu Al-Quran, tuan-tuan, kata Abdullah Al-Mubarak juga. Kalau tadi kita sebut satu benda tentang beliau, yang ini apa kata Mubarak? Dia kata apa? Al-Quran ini adalah merupakan kitab yang membina, yang membangun manusia.
Quran kitab yang membina manusia. Kitab menjadi metod utama kerana bina manusia Al-Quran lah. Didik hati Al-Quran, didik jiwa Al-Quran, didik akhlak Quran, semuanya daripada Al-Quranul Karim. Tadi saya mukadimah di awal tadi, kalau tu masih ingat, Al-Isra ayat yang berapa tadi? Ke-9. Mukadimah awal tadi. Al-Isra ke-9. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillatihi aqwam liyubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Tadi mukadimah awal tadi. Allah sebut inilah Al-Quran yahdi lillati aqwam. Dia akan bawa kamu ke jalan lurus. Akan menunjuki kamu jalan yang lurus, aqwam, jalan yang betul. Inilah dia Al-Quran. Allah sebut begitu. Jadi kata Al-Mubarak, Ibn Mubarak, Al-Quran dia membina. Apalagi tuan-tuan sekalian, bila Quran dibaca dengan keinsafan. Kita baca Quran bukan kejar pahala semata-mata, tapi keinsafan datang. Aku baca Quran bukan semata pahala. Aku nak merabati Allah. Nak dapat redha Allah, rahmat Tuhan. Ada niat yang baik. Bukan semata-mata pahala. Pahala dapat, jangan bimbang. Tapi sebalik pahala itu nak pada keredaan. Nak rahmat Tuhan. Itu semua boleh membina, membangun hati. Sehingga para ulama tersebut, batulah kita kalau ada di sana ancaman-ancaman kejiwaan, tak tenang hati, tak terasa tenang jiwa, resah gelisah, buat pegang Quran. Bukan pegang saja, bacalah. Carilah satu sudut tertentu di masjid, di surau, di rumah ke, baca Quran. Ketika mana kita tenang, tak tenang hati, ada resah gelisah, Quran lah jawabnya. Duduklah, ambil wuduk. Duduklah, insya-Allah Quran boleh memberi ketenangan, kerahmatan, membina hati kita. Amin ya rabbal alamin. Bertemu lagi akan datang insya-Allah dengan tajuk yang sama, adab-adab hafaz Al-Quran. Wallahu alam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.